Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، InsyaAllah kita teruskan pada hadis yang kelima atau keenam. Hadis yang kelima, matan yang kelima dan sanad yang keenam, kerana kita tahu dalam awal sanad ada, awal hadis ada dua sanad. Baik, kalau ikutkan dalam Sahih Bukhari, nombor hadis yang ke 7373. Itu cetakan yang saya tak pasti penomboran, mungkin 7373. Hadis yang kelima daripada bab Kitab Tauhid, bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ma jaa fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari rahimahullah, حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. حدثنا محمد، telah membacakan atau menyampaikan hadis ini kepada kami Muhammadun. Seperti kita tahu bahawa hadis dalam Sahih Bukhari ini, hadisnya semua sekali diterima dengan sirah haddathana, iaitu beliau ambil daripada buku, bukan beliau kumpulkan buku, tapi hadis-hadis yang disampaikan ini merupakan hadis yang beliau talaqi langsung, terima langsung daripada guru beliau. Haddathana Muhammadun. Muhammad adalah guru kepada al-Imam Bukhari rahimahullah. Muhammad di sini disebut secara umum, sedangkan guru Imam Bukhari Muhammad ramai. Menurut Al-Khattabi, Muhammad di sini dan Imam Bukhari begitu, beliau hanya bila sebut Muhammad saja, artinya guru beliau. Yang sedikit
ada kontroversi dengan beliau. Guru Imam Bukhari ada guru yang hebat, namun pernah berlaku sedikit isu berkaitan dengan perbincangan khalqul Quran atau berkaitan dengan af'alul ibad, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli An-Nisaburi, seorang yang hebat. Tatkala Imam Bukhari pergi ke Naisabur, Muhammad bin Yahya beritahu bahawa akan datang seorang muhaddis, seorang alim, faqih ummah, maka hendaklah kalian mengambil ilmu daripadanya. Hendaklah kalian mengambil peluang untuk menuntut ilmu daripadanya. Imam Bukhari sampai di Naisabur dengan tazkiyah daripada guru beliau, maka majlis Imam Bukhari dihadiri oleh 20,000 orang. Keadaan berlanjutan beberapa ketika, sehinggalah ada orang datang nukilkan beritahu kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli bahawa Imam Bukhari mengatakan bahawa Quran itu makhluk, iaitu kalam Mu'tazilah. Berita yang sampai kepada beliau, penukilan itu tidak tepat. Jadi Al-Imam Yahya, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli menyangka Al-Imam Bukhari berkata dengan kalam atau terpengaruh dengan kalam Mu'tazilah. Maka beliau mentahzir murid beliau sehingga tidak berbaki, hanya tinggal 2 orang. Daripada 20,000 yang hadir, selepas ditahzir oleh gurunya, yang tinggal dengan Imam Bukhari hanya 2 orang. Salah seorangnya ialah Al-Imam Muslim bin Hajjaj, iaitu Imam Muslim. Itu kisah Imam Muslim. Beliau mengucup dahi Imam Bukhari dan juga kucup tapak kaki, maksudnya untuk menghormati guru beliau. Ini kucap pakai ini digunakan taklah sebagai adat yang terus-terusan, tapi sekiranya keadaan cara tidak memperlihatkan sujud ataupun ghulu, dalam keadaan demikian Imam Muslim mengucup dahi Imam Bukhari dan juga tapak kaki. Ini yang pernah jadi isu seketika dahulu, berkaitan perbuatan Imam Muslim mencium tapak, mencium kaki Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari, walaupun beliau yang dipulaukan, beliau tetap meriwayatkan daripada guru beliau, iaitu Syekh Al-Hafiz Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Imam Muslim pula marah. Imam Muslim pulangkan balik semua hadis-hadis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, pulangkan balik. Jadi anak murid lebih marah daripada tuan badan. Betul Imam dalam, walaupun Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli imam yang hebat, tapi kita tak temukan, dan anak muridnya Imam Muslim, salah seorang anak muridnya Imam Muslim rahimahullah, tapi kita tak temukan riwayat Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kerana beliau marah dengan tindakan Syekh mentahzir seseorang, ataupun pada pandangan beliau tidak melakukan tasabbut yang benar. Dan keadaan begitu, sebetulnya kita tahu bahawa di kalangan orang-orang baik ni kadang-kadang berlaku isu, tak? Berlaku isu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan selain daripada di mahsyar, kita ada satu tempat lagi untuk kita menyelesaikan masalah sesama orang Muslim. Kat mana? Di Qantarah. Di Qantarah. Hisab ketika di mahsyar melibatkan syurga atau neraka. Hisab selepas sirat, iaitu di Qantarah,
tidak melibatkan syurga dan neraka, kerana semua mereka adalah ahli syurga, namun melibatkan darajat dalam syurga. Darajat dalam syurga. Sebab tu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, tatkala melihat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan hisab aku dan ayahmu di Qantarah, kerana sudah pasti akan dihisab. Masalah sesama manusia sudah pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mengatakan, aku harap Allah Subhanahu wa taala akan hisab aku dan ayahmu di Qantarah. Kalau kita lihat bagaimana selepas berlakunya pertempuran antara dua kelompok ini, mereka bersatu semula dan mereka berkasih sayang, maka benarlah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'a bainahum. Mereka berkasih sayang. Apa yang berlaku itu merupakan satu ijtihad yang salah. Dalam menafsirkan perbuatan sahabat, kita hendaklah merujuk kepada Al-Quranul Karim. Mereka berperang bukan kerana membenci atau berebut kuasa. Kerana mereka, Allah sebut hati mereka, Allah kata radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ini Allah redha dengan mereka dan mereka hanya redha pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini satu bab. Yang kedua, bukan kerana permusuhan. Allah kata ruhama bainahum, diisi hati mereka diketahui daripada ayat Al-Quranul Karim dan terbukti melalui sejarah macam mana keadaan mereka. Kita nukilkan cerita peperangan, tapi kita tak nukilkan cerita penyatuan mereka selepas berlakunya peperangan. Mereka bersatu sehingga adanya amul jamaah, dan masing-masing mencadangkan pihak lain untuk memegang tampuk pemerintahan, kerana mereka berjuang bukan kerana pangkat, bukan kerana berebut kuasa. Sebab itulah kita tak boleh tafsirkan kejadian-kejadian pada zaman sahabat itu dengan tafsiran mengikut andaian kita. Generasi ini generasi yang Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja ceritakan tentang perangai mereka secara zahir, Allah juga ceritakan tentang sifat yang ada dalam hati mereka. Sebab tu dah ayat Quran bila kata tentang orang Ansar yang pula ditolong, ikhlas tak ikhlas tolong kaum Muhajirin? Kita tak tahu betul. Sejarahnya begitu. Tapi ikhlas tak ikhlas, kata wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah yang beritahu. Mereka betul-betul cinta, dahulukan saudaranya. Sebab tu dalam siri, kalau kita kaji setiap sejarah dalam berlaku pada zaman Nabi SAW dan ada komen Quran, pasti kita akan temukan komen tentang isi hati mereka. Apa yang berlaku dalam hati. Dalam perang Khandaq, mereka takut atau tidak? Allah kata takut. Allah beritahu. Ketika orang sahabat 50 orang, 40 orang daripada yang duduk di atas Jabal Rumah turun, ketika itu mereka tergoda tidak dengan habuan dunia? Tergoda. Allah beritahu, minkum mayuridul dunya wa minkum mayuridul akhirah. Allah beritahu. Tapi Allah kata kat hujung, Allah kata walaqad afa ankum, kami dah ampunkan kalian. Walaupun mereka tersalah, tapi Allah kata mereka dah diampunkan. Mereka ni adalah syuhada. Kita tak kata sahabat ya manusia, tetapi generasi ini generasi yang istimewa, yang mana kita dah bincangkan. Baik, balik semula kepada Syekh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. InsyaAllah kita sampai ke 9.25 insyaAllah 9.25. Muhammad di sini ada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli An-Nisaburi. Haddathana, itu Muhammad berkata haddathana Ahmad bin Salihin, telah
menyampaikan hadis ini kepadaku Ahmad bin Saleh, itu Abu Ja'far At-Tabari Al-Misri, bukan Tabari sahib tafsir. Ahmad bin Saleh Abu Ja'far At-Tabari Al-Misri, haddatsana Ibnu Wahb, semua ni thiqat, ayah berita thiqat, semua ni adalah thiqat level tinggi. Haddatsana Ibnu Wahb, iaitu Abdullah bin Wahab Al-Misri. Selepas daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, semua sekali orang Mesir, semua sekali orang Mesir. Haddatsana Ibnu Wahb, iaitu Abdullah bin Wahab Al-Misri. Haddatsana Amrun, guru kepada Ibnu Wahab siapa? Amr bin Haris. Amr bin Haris Al-Misri. An Ibni Abi Hilal, Ibnu Abi Hilal Sa'id. Sa'id, tak ada orang lain. Sa'id bin Abi Hilal. Anna Abar Rijal, bahawa Abu Rijal. Siapa Abu Rijal? Kat situ tulis Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman Al-Ansari. Al-Ansari masa ni kita tahu sanad ni Naisabur, Muhammad bin Yahya, kemudian pergi kepada Mesir, orang Mesir, dan hadis ini berlaku di Madinah, dinukilkan daripada orang Madinah, tabi'in, iaitu Muhammad bin Abdurrahman, iaitu Abu Rijal, atau namanya Abu Rijal. Haddatsahu, memberitahu, telah menyampaikan hadis ini kepadanya, an ummihi, daripada ibunya, Amrata binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman, iaitu mak kepada Abu Rijal, mak kepada Abu Rijal, Amrah binti Abdurrahman. Ni famous. Amrah binti Abdurrahman salah seorang daripada anak angkat Aisyah, atau perempuan yang tinggal dengan Aisyah radhiyallahu anha. Anak kepada atau cucu kepada Sa'ad bin Zurarah Al-Ansari. Wa kanat fi hajri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berada di bawah jagaan Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zauj boleh bererti isteri, boleh bererti suami. Tapi kalau bahasa kita sebut, kalau zauj suami, kalau lelaki perempuan, isteri zaujah, betul? Itu yang biasa. Tapi asalnya pasangan. Zauj artinya pasangan. Kalau pasangan artinya apa? Yang lelaki pasangannya perempuan, yang perempuan pasangannya lelaki. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah, daripada Aisyah, itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq, isteri dan kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihah rabbaniyah. Disebut pada Aisyah faqihatun rabbaniyatun, seorang yang faqih dan seorang yang rabbani. Rabbani artinya beliau bukan sekat faqih, tapi mempunyai anak murid yang ramai. Anak murid, beliau menjadikan jaga budak-budak daripada kecil. Aisyah radhiyallahu anha selepas Nabi wafat, di rumah Nabi SAW, itu di kawasan kubur Nabi sekarang, Aisyah tinggal di sana. Itulah tempat anak-anak sahabat di kalangan tabi'in datang belajar, daripada mereka kecil sampai mereka jadi faqih. Jadi beliau seorang yang faqihah, beliau sendiri faqih, alim, rabbaniyah, yang rabbani, yang mendidik, seorang berjiwa pendidik. Suatu kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, beliau pergi semata-mata untuk memberi nasihat pada asalnya, untuk menyatukan. Tetapi keadaan berlaku, adanya kaum munafik dan sebagainya, terjadinya peperangan tanpa disengajakan.
Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir pada tahun ke-6 selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Nabi mengahwininya 3 tahun selepas Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Kalau ikut susunannya, isteri yang ketiga. Isteri pertama Khadijah, isteri yang kedua Saudah, dan isteri ketiga Aisyah. Berlaku khilaf antara Aisyah dan Saudah. Sebagian ulama mengatakan bahawa Aisyah isteri yang kedua dari segi akadnya, tapi dari segi tinggal confirm Saudah dahulu. Saudah sebelum Aisyah. Tapi dari segi akad berlaku khilaf. Adakah Nabi akad diakadkan kepada Aisyah dahulu ataupun Saudah dahulu? Berlaku khilaf di kalangan ahli sejarah. Namun dari segi hidup bersama, sudah tentu isteri yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Aisyah isteri ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau isteri ketiga dan satu-satunya isteri Nabi yang dara. Satu-satunya isteri Nabi yang dikahwini, ketika dikahwini masih dara, dan umur ketika diakadkan 6 tahun, dan ketika Nabi tinggal bersama 9 tahun. Dan ini bukanlah suatu perkara yang pelik bagi masyarakat Arab ketika itu, kerana didapati bahawa ramai lagi, bukan Aisyah sahaja, ramai lagi wanita-wanita sahabiat yang dinikahi dan tinggal bersama suaminya ketika dalam keadaan umur seperti itu. Malah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu kahwin ketika umur 12 tahun. Sebab tu umur Abdullah bin Amr dengan ayah di 12 tahun je beza. Kalau orang nampak macam adik-beradik. Sebenarnya ayah dengan anak. Dan benda ni masih berlaku di setengah negara di Afrika. Masih lagi diamalkan. Itu anak itu belum mencapai sahaja umur baligh terus dikahwinkan. Cuma nak praktikkan tu memang kena tengok maslahah lah. Tengok pada maslahah. Zaman tu matang dah. Zaman sekarang budak yang baligh baru habis jumpa SR. Keadaan uruf itu perlu dilihat. Kematangan itu perlu dilihat. Kalau budak-budak sekolah menengah sekarang tak tahulah, saya semacam tak sesuai kot. Muda sangat, terlalu muda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama macam Abdul Nas. Umur 12 tahun kahwin. Ayah dikahwinkan. Ayah tanya, dah balik belum? Balik. Terus nikahkan, terakadkan. Ada masih orang Arab orang Arab di Badui di padang pasir masih mengamalkan. Itu menyegerakan perkahwinan ni salah satu daripada sunnah yang terpuji, sekiranya tidak mendatangkan kemudaratan. Tidak jangkakan berlakunya kemudaratan. Kerana masalahnya besar. Anak-anak yang dah balik ni, dia dah ada nafsu sebagai seorang lelaki dan sebagai seorang wanita. Bila ditangguhkan, waktu yang ditangguhkan tu lama. Dengan keadaan zaman sekarang, cabaran pelbagai media sosial yang kita tak pernah tahu pada zaman dahulu. Cabaran dan godaan ada di sekeliling mereka, dan untuk mendapatkan juga mudah. Maka perlu dilihat, perlu difikir cara macam mana paling sesuai untuk menangani perkara berkaitan dengan masalah sosial. Dan sangat takutlah kacau masalah sosial ni sekarang ni, sangat takut. Saya ni satu jalan, bila orang jalan-jalan tu orang cerita. Orang cerita macam-macam, kawasan ni begitu, pergi kat surau ni cerita begini dan begitu, dan kita tak masuk akal. Kadang-kadang benda tu tak masuk akal, nampak budak baik je. Allah musta'an. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha meninggal di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 57 atau 56 Hijriah atau 55. Paling makrufnya 57
Hijriah. Di tarikh kewafatan Aisyah. Kemudian beliau disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikuburkan di Baqi'. Kalau tuan-tuan masuk ke Baqi' tu ada di kawasan di sebelah kanan, kawasan Ahli Bait. Tuan-tuan kalau kita masuk ke Baqi' ikut pagar utama tu, bahagian depan tu takkan ada jenazah yang akan dikuburkan bahagian depan. So tu Baqi' yang asal. Tu Baqi' yang asal. Semua kena masuk dalam. Kita masuk dalam baru dikuburkan. Mana kalau selepas lama kubur yang akan dibongkarkan semula atau dikorek semula, tidak usik bahagian depan. Bahagian depan tu kerana itulah Baqi' yang asal. Itu Baqi' asal. Sekarang ni kalau kita pergi Baqi' tinggi ke rendah? Tinggi, betul? Kita keluar daripada Raudah terus ke Baqi'. Kat bawah tu ada pejabat, ada klinik kesihatan, ada pejabat ma'ruf dan nahi munkar di sebelahnya, ada hay'ah ta'rif bil Islam di sebelahnya, dan Baqi' kat atas. Orang tanya, tambak ke Ustaz? Betul tak? Tuan terfikir, kenapa kawasan tu tinggi? Kenapa Baqi' tinggi? Itulah dinamakan sebagai awali. Kita kurma awali. Kurma awali, kurma di kawasan tanah tinggi. Ada awali, ada masfalah. Awali kawasan yang tinggi. Bila dibuat masjid, semua kawasan di bawah diratakan. Untuk nak buat masjid, ruang solat mestilah diratakan. Tapi kubur ni tak diusik. Kubur Baqi' kekal seperti asal. Jadi tanah tu kena tinggi. Jadi ditahan dengan, dipagarkan dan ditahan dengan binaan lah. Jadi Baqi' tu kalau sekarang tinggi, kemudian baru ke arah sampai ke hujung sana rendah ke sana. Jadilah kawasan tanah tinggi. Bukan ditambak, tapi itulah tanah yang asal. Tanah asal. Sebab tu kalau kita duduk kat sana, kalau kena jagalah, kena jaga kubur Baqi'. Memang kena jaga bahagian depan tu. Sebab ramai orang, syekh-syekh mana datang ajar, kata ambil tanah tu makan. Jadi selalu ada orang berebut nak ambil tanah yang kat depan tu, nak makan. Kerana atas pemahaman bahawa tanah Madinah itu didoakan keberkatan. Kita kena tahu keberkatan itu memang tanah diberkati. Namun cara untuk mengambil keberkatan itu jadi ajar oleh Nabi SAW. Hajarul Aswad berkat tak? Berkat, batu syurga. Betul? Batu permata syurga. Makam Ibrahim, sebelum tu makam Ibrahim apa? Batu syurga, betul? Batu syurga, macam Hajarul Aswad. Bukan makam artinya kubur Nabi Ibrahim. Ada jemaah tanya, Ustaz, kenapa kecil sangat makam Ibrahim? Memang macam itulah. Memang orang ni kecil ke Ustaz? Oh, bukan orangnya. Makam Ibrahim tempat pijak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdiri ketika bina Kaabah. Dihantarkan batu syurga tempat Nabi Ibrahim pijak. Yang dia meninggi ikut kehendak Ibrahim. Nak angkat batu ke atas, dia meninggi, angkat atas, kemudian turun batu syurga. Ini salah satu daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim AS ketika bina Kaabah. Kaabah tinggi. Jadi itu nama makam Ibrahim. Makam Ibrahim batu permata syurga. Hajarul Aswad juga batu permata syurga. Barakah tak? Berkat. Tapi cara untuk ambil berkatnya juga diajarkan oleh Nabi SAW. Hajarul Aswad bila kita cium, kita kucup, kata rabat kucup, kita istilam, kita pegang, kita cium tangan. Malah kalau kita tawaf tak sempat nak dekat, tak ada peluang untuk dekat, kita lambaikan tangan atau angkat tangan, bismillah, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar sebenarnya, Allahu Akbar, bismillah, sebab memulakan pusingan yang baru. Ya Allahu Akbar. Ada 4 maqam seperti mana dikatakan oleh Nabi, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi makam Ibrahim sama juga batu permata syurga, juga batu yakut.
Innal hajara wal maqama yaqutani min yawaqidil jannah. Hajar dan maqam ni adalah salah satu batu daripada batu-batu syurga. Jadi sama juga batu syurga. Tetapi maqam Ibrahim tak disuruh untuk kita kucuk, tak disuruh untuk kita pegang dan sebagainya, tapi disuruh diajar untuk wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat solat, iaitu kita solat di bahagian belakangnya, belakang maqam Ibrahim. Jadi cara untuk mengambil keberkatan juga diajarkan oleh Nabi SAW, bukan ikut akal kita. Sebab itulah orang yang kadang-kadang mereka ni mengagungkan objek. Kita tatkala kita agungkan Kaabah, macam mana cara kita ambil berkat Kaabah? Solat, menghadap ke arah Kaabah dan sebagainya. Bukan dengan kita menempelkan badan di Kaabah, kecuali di bahagian bahagian yang disyariatkan, tempat-tempat tertentu, bukan semua kawasan. Bab barakah ni sangat penting juga dibicarakan. Kita nak tahu satu objek itu berkat tak berkat, perlu tak pada dalil? Perlu. Barakah itu kebaikan. Bila diketahui bahawa satu objek itu barakah, kita mana dengan dalil kita terima ada berkat. Kemudian kita pula cek atau semak, peringkat seterusnya kita semak macam mana cara untuk mengambil keberkatan daripadanya. Apabila ada keberkatan yang boleh kita ambil barakah, cara macam mana? Ibadah dengan cara Nabi ajar. Hajar Aswad kita kucuk, Makam Ibrahim kita solat di belakangnya. Itu je. Nak apa lagi? Nak lebih lagi? Jangan lebih. Jangan lebih. Buat seperti mana yang diperintahkan. Nak namakan itu sebagai ibadah, ibadah. Nak namakan sebagai ibadah itu sebagai mengambil keberkatan je, tapi tak dikiaskan kepada objek lain. Jangan pula kata makam Ibrahim kita boleh cium, Hajar Aswad kita boleh cium, jadi batu-batu nisan pun kita cium. Tak boleh dikiaskan. Tak boleh dikiaskan. Dan cara untuk mengambil berkat juga berbeza. Manakala jasad manusia tidak ada jasad manusia, jasad yang mulia, manusia itu mulia. Diri manusia itu barakah. Malah bertambah barakah bila bertambah kebaikan pada diri orang tersebut. Dan kita dapati bahawa zaman Nabi ada dua contoh. Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, badannya barakah. Dan juga sahabat manusia yang paling mulia selepas Nabi dan Rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Badan juga penuh dengan keberkatan, barakah, kebaikan. Tapi barakah yang ada pada badan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dirinya. Untuk dirinya artinya diri yang badan beliau banyak sujud, banyak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak beribadah kebaikan, dimuliakan, diagungkan dan sebagainya. Tetapi barakahnya barakah untuk dirinya, tidak boleh berpindah keberkatan pada orang lain. Bukan bererti kalau kita Abu Bakar datang pegang tangan kita jadi berkat. Tak. Selain daripada Nabi tidak ada yang barakah, tidak ada barakah yang berpindah. Untuk Nabi SAW berlaku khilaf, rajihnya ada keberkatan. Kalau betul-betul barang yang Nabi tinggalkan tu betul-betul barang tersebut jelas, kita tahu bahawa memang jelas itu adalah barang Nabi SAW, atau rambut Nabi SAW, atau janggut Nabi SAW, ada keberkatan atau tidak? Ada keberkatan. Yang kita tolak adalah periwayatannya tidak jelas. Tak tahu rambut siapa yang dibawa. Tidak ada bukti menunjukkan bahawa itu adalah rambut Nabi SAW ataupun janggut Nabi SAW. Untuk diri Nabi ni khas. Jadi caranya kena betul. Kena keberkatan ni cara yang betul. Tapi bukan dengan ambil berkat ikut cara kita sendiri. Contoh kita tengok sekarang ni famous capal tu, capal. Capal Nabi ada berkat tidak? Ada keberkatan tak capal Nabi? Berkah lah. Kalau betul-betul capal tu jumpa capal Nabi dan jasad Nabi pernah pijak di atas capal tu, kita kata ada nilainya. Ada nilainya. Walaupun kita kata bahawa sahabat-sahabat tidak pun berebut, bukan itulah perkara asal. Tapi ada nilainya.
Yang kedua, memakai capal atau pakai selipar salah satu daripada sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita pakai capal tujuan untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Nabi bukan pakai capal je, macam-macam bentuk selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkasut, dan Nabi pernah solat dalam keadaan di atas na'al, di atas kasut. Salah satu daripada sunnah yang ditinggalkan. Artinya kalau kita pergi ke Masjidil Haram ke mana-mana solat, atau kita solat di padang, tak ada sejadah, tak ada sekali, boleh solat, kan? Askar solat dengan kasutnya, polis dan sebagainya. Kalau kat Mekah tu kita nampak lah, polis-polis solat dengan kasut dia tak buka. Lepas tu bila cara duduknya, kita macam mana kita nampak. Jadi keadaan cara untuk kalau nak ikut sunnah Nabi, nak pakai capal sebagainya, ikut cara yang betul. Yang kita bantah, yang dibuat oleh orang zaman sekarang, dia bukan capal Nabi, dia pergi buat logo bentuk capal. Logo bentuk capal. Dijadikan sebagai salah satu daripada alat untuk membangkitkan semangat untuk beribadah, dan dijadikan macam-macam alasan lah. Macam-macam alasan. Lambang itu dilakarkan, dilukiskan, menjadikan seseorang itu bukan mengagungkan Rasulullah, mengagungkan sunnah Rasulullah, tetapi lambang itu. Baik. Walau bagaimanapun, ini semua kita cerita berkaitan dengan bab barakah ini adalah perkara yang bukanlah perkara utama dalam agama. Kita bukan tolak sepenuhnya atau membenci ataupun menghina orang-orang yang mengambil keberkatan. Boleh, sebab Nabi SAW masa Nabi haji pun Nabi pernah bahagi-bahagikan rambutnya. Memang Nabi bukan setakat Nabi mengiyakan, malah Nabi memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk bahagi-bahagikan rambutnya. Dan generasi sahabat memang mereka tabarruk dengan rambut Nabi SAW. Jadi kita kena tahu keadaan itu supaya tahu bila kita bantah satu kelompok, kat mana yang kita bantah, kadar mana yang kita bantah, sehingga kita tahu bahawa kedudukan jasad Nabi SAW mulia. Tapi Abu Bakar, Allah bagi manusia terbaik. Nabi kata Abu Bakar adalah manusia terbaik. Sebab kita tengok Nabi orang berebut macam-macam. Untuk Abu Bakar, tak ada orang berebut ambil rambut Abu Bakar. Tak ada orang berebut untuk mengambil keberkatan daripada jasad Abu Bakar. Tak ada orang kata, wahai Abu Bakar, buka baju kemudian peluk Abu Bakar. Tak ada. Nabi orang buat. Nabi Ukasyah buat dan sebagainya. Sebab nak temukan kulit mereka dengan kulit Nabi SAW. Tapi untuk Abu Bakar, manusia terbaik. Tak ada manusia lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq selepas Nabi dan Rasul. Tidak ada satu riwayat pun Abu Bakar orang pergi nak ambil dia punya peluh dia ke, ambil dia punya rambut ke, janggut ke, atau pakaian sebagainya. Menunjukkan bahawa itu adalah khususiyah, hukum khas untuk Rasulullah SAW, dan diketahui, difahami secara ijma' oleh generasi zaman tersebut. Jadi, semua tahu bahawa Abu Bakar adalah orang yang paling mulia selepas Rasulullah. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka, di kalangan generasi awal, pergi mengambil keberkatan daripada jasad Abu Bakar. Walaupun jasadnya adalah satu jasad yang mulia, jasad agung, ada keberkatannya, tapi keberkatan khas untuk dirinya. Rentetan daripada itu, ni musim nak dekat dengan haji ni, musim nak pergi umrah Ramadan dan haji. Bila orang balik semula daripada umrah, ramai nak ambil berkat, betul? Ambil berkat, betul tak? Ambil berkat dengan ambil kurma, cantik. Ambil kurma, ambil hadiah-hadiah, okey, tak apalah. Hadiah kurma memang dia doakan keberkatan, buah-buahan tanah haram Nabi doakan keberkatan dan sebagainya, tak ada masalah. Itu
Tapi kalau pergi kat badan, pergi kat orang tu, ambil berkat, gurau-gurau boleh lah. Gurau-gurau tu biasalah. Pergi sebab dia dah pegang Kaabah, jadi kita kena pegang tangan dia ambil keberkatan. Tidak ada objek yang memindahkan barakah. Barakah itu selain daripada badan Nabi SAW, barakah terhad pada dirinya. Hajar Aswad terhad, betul. Kita ambil berkat dengan caranya, bukan lepas kita dapat cium Hajar Aswad, mari cium mulut saya dah kucuk tadi, Hajar Aswad cium saya. Tak ada siapa buat, tak ada siapa buat. Atau dah pegang Hajar Aswad kena cium tangan saya, dia tak pindah, tidak memindahkan. Barakah hanya untuk Nabi SAW. Saya tak tahu kenapa saya masuk bab tu. Saya teringat cepat bab barakah. Okey. Dia berkaitan dengan Aisyah. Aisyah dikuburkan di Baqi'. Asal daripada ambil Baqi'. Tanah asal Baqi' tadi je lah. Tanah asal Baqi'. Jadi ada orang dia nak pergi ambil berkat tanah. Dan malah ada ustaz-ustaz yang ajar benda ni. Saya dengar lah. Dia ajar sebagainya. Keberkatan tanah haram. Barakahnya ada cara berubatnya. Nabi SAW ajarkan. Cara ruqyah ambil tanah, tak air dan sebagainya. Ada kaedahnya. Yang anda kena cek baliklah secara pelaksanaannya. Anda pernah tengah pergi umrah, tiba-tiba kudis besar di betis. Kalau gerak kaki je memang sakit. Pergi kat doktor, dia cakap 2 minggu. Dia bagi ubat. Dia kata kalau nak ni ubat, kan nak makan ubat semua kali beli ubat lah, cek semua kali. Dia tak bagi ubat, dia bagi ni sebab boleh beli ubat, tapi 2 minggu boleh baik. Dia kata 2 minggu, macam mana 2 minggu saya kat Mekah. Kita buat umrah 2 minggu pun. Lepas tu balik dah. Nak jalan sakit. Bukan sakat jalan, kita ni mutawif. Yang kena kerja memang kena berjalan. Tak mana boleh dia jemaah boleh duduk rehat semua ni. Ini petugas. Dan saya terfikir macam mana nak buat. Dan saya terus buka kitab hadis cari kita tak hafal, jadi search cari Nabi ajar begini. Saya baca, memang tengok betul lah. Tak cara baca memang tak biasa amal. Campur kat mana, ambil tanah ludahkan di tanah, kemudian ambil sapukan di kawasan tersebut. Masa tu waktu asar. Waktu asar lah, saya balik pada sakit sangat. Saya balik solat asar di Masjid Nabawi. Hotel pula, hotel Bangla yang kat belakang tadi. Hotel murah lah masa tu. Senang dapat tanah. Kalau hotel kat dalam susah nak cari tanah. Situ sebab ada tanah. Saya teringat tentang hadis tersebut. Saya nak amalkan lah. Kemudian saya pun lupa. Besoknya bawa ziarah, bawa semua sekali. Lepas dah 2-3 hari baru ingat, bukan aku tersak. Bukan tak boleh gerak ke kaki 2 minggu. Tengok-tengok dah seluar yang pertama dah penuh dengan darah, dia dah pecah dah semua sekali. Dah elok. Saya tak tahu, wallah alam. Tapi kalau doktor cakap 2 minggu. Tapi dengan doa ruqyah, cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Begitu. Wallah ta'ala, pengalaman peribadi lah, pengalaman peribadi. Kalau ambil berkat dengan caranya, kita tak boleh bantah. Sebab tu kita masih minta dalil. Macam mana sekalipun kalau buat apa-apa, kita minta dalil. Kita bukan memperolokkan sepenuhnya. Ada orang dia olokkan, dia bantah benda tu bukan kerana dalil, bukan kerana agama, tapi dia memang ikut akal dia. Dia bantah dengan perasaan. Dia nampak semua orang, dan malah ada yang setengah daripada orang dia benci orang yang ruqyah. Dia kata karut, mana ada ruqyah, pergi jumpa doktor. Betul lah, jumpa doktor tu asbab kauniyah. Ruqyah ini asbab syar'iyah. Ruqyah yang salah, yang dilarang. Ruqyah dengan cara yang betul dibenarkan oleh syarak. Sebab tu sama juga zikrullah, zikir. Ada orang lepas solat dia bangun terus, dia tak apa mengharut zikir. Yang biasanya bukan yang belajar lah. Dia ikut macam tu. Sebenarnya dia malas atau dia tak tahu. Bukan kita tidak zikir, tapi ada cara bacaan zikir yang betul dan cara bacaan yang betul.
Sebab tu kita kena tiap-tiap bab tu kena tahu ada tak bab-bab yang bila ada bid'ah, ada tak asal sunnah yang betul pada perkara tersebut dengan kadar mana. Takkan kita dapat tahu perkara kecuali dengan ilmu. Okey, balik semalam kita terus kembali. An Aisyah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, mengutuskan seorang lelaki, ala sariyatin, memimpin satu kumpulan tentera. Ba'atha ala, artinya dia ni adalah pemimpin yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sariyah ni adalah pasukan tentera yang diutuskan Rasul. Nabi tak ikut. Kalau Nabi pimpin sendiri namanya ghazwah. Ghain, zai, waw, ta marbutah. Ghazwah. Kalau Nabi kirim namanya sariyah. Kalau pasukan yang dipimpin oleh Nabi sendiri namanya ghazwah. Kalau Nabi tak ikut, Nabi hantar pasukan tentera, namanya sariyah. Dan sariyah ni adalah tentera yang tidak besar. Biasanya bertujuan untuk mengintip dan mematahkan pergerakan kecil, pergerakan musuh yang kecil. Biasanya antara 9 orang sampai 300 orang. Ada kaul kata 400 orang, tapi tak ada siapa kata lebih 400 nama sariyah. Sariyah ni memang pasukan yang kecil, 400 ke bawah lah. Kebanyakannya 300, begitu. Jumlah tentera yang tidak ramai. Tapi kalau Nabi ikut ghazwah, Nabi ikut panggil ghazwah, sekecil mana sekalipun pasukan, seperti ketika dalam perang Badar, jumlahnya cuma 317 orang, tapi Nabi pimpin, itu ghazwah. Sebab tu jumlah Nabi pergi perang tu jumlah yang sebenarnya orang tak pergi perang, tu sariyah je. Sebab Nabi pergi pun untuk sekat Abu Sufyan, kafilah perdagangan dia, bukan tujuan perang, tapi berlakunya perang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kata Aisyah, ada seorang lelaki yang Nabi utuskan untuk memimpin satu sariyah, itu satu pasukan tentera. Dinamakan sariyah kerana mereka bergerak pada waktu malam. Pasukan sariyah ni biasanya mereka mengintip dan mereka bergerak ketika waktu gelap. Betul panggil sariyah, kita panggil Isra. Isra dan Mi'raj. Isra tu apa? Berjalan pada waktu malam. Jadi sariyah dinamakan sebagai sariyah kerana mereka bergerak secara rahsia, biasanya pada waktu malam. So dia dipanggil sebagai sariyah. Kalimah sara, berjalan pada waktu malam. Asra, memperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kumpulan sariyah ini, jadi dia pasukan tentera, dia ketua. Sebab nak kata ba'atha ala, Nabi utuskan dia ala, iaitu memimpin. Dia jadi ketua kepada satu kumpulan pasukan tentera. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi, dan dia selalu, kana yaqra' artinya bukan sekali. Kalau bahasa Arab sebut kana yaqra', kana yaf'al, artinya berulang kali. Berkali-kali dia baca untuk sahabat-sahabatnya atau untuk pasukannya dalam solatnya. Saya nak terjemahkan, nak fahamkan macam ni dah. Ataupun dia memimpin solat dan membacakan surah untuk pasukan mereka. Sebab dalam riwayat Abu Dzar sebut wa kana yaqra' li ashabihi fi salatihim.
dalam solat mereka. Jadi mereka solat berjemaah lah. Solat berjemaah dan dia jadi imam. Dia pemimpin dan dia jadi imam dan dia baca surah. Fayakhtimu bi Qul huwallahu ahad. Dan dia menutup bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Okey, sebelum pergi lebih jauh. Ba'atha rajulan. Nabi utuskan seorang lelaki. Tahu tak nama dia? Sebut tak nama kat sini? Tak sebut, betul? Kalau tak tahu nama, daif ke? Jadi daif tak hadis ni? Tak tahu nama dia. Hadis ni sahih tak sahih? Okey, kalau seorang mubham, seorang yang tak disebutkan namanya, hadis boleh jadi daif tak daif? Kalau tak diketahui siapa dia? Tak. Kalau dia dalam cerita, dalam matan, mubham dalam matan tidak menjadikan hadis tu daif. Tapi kalau dalam sanad ada seorang lelaki memberitahu kepadaku, seorang lelaki, siapa dia? Kalau dalam sanad boleh jadi daif. Kita kena cari siapa dia sampai tahu dengan jelas. Oh, siapa dia? Oh, kalau dia memang orang yang siqah. Tapi mubham itu menjadikan dhaif pada sanad. Sekarang ni pada matan. Pada matan tidak menjadikan matannya cacat. Seorang lelaki jumpa Nabi banyak. Ja'a rajulun, sa'ala rajulun, qala li rajulin. Seorang lelaki. Kalau dalam matan, atau dalam kisah, dalam cerita, tidak merosakkan atau tidak mengurangkan, tidak mencacatkan hadis. Tapi kalau dalam sanad, kita tak tahu siapa yang beritahu. Kalau dah tahu pun kita cek siapa tahap hafalan dia. Kalau tak tahu, lagilah mubham. Ini satu sebab untuk daif. Dan sebab ni daif syadid. Daif syadid kalau dalam sanad. Sekarang ni dalam matan ke sanad? Dalam matan. Jadi tak ada masalah. Okey. Ba'atha rajulan. Nabi utuskan seorang lelaki. Siapa lelaki ni? Mubham tak disebutkan. Namun ada sejarah menyatakan bahawa lelaki ini, mereka cuba kaji, ada tiga nama yang disebutkan. Pertama, Kalthum bin Hadam. Ini seorang lelaki hebat. Masa Nabi hijrah, pemuka Ansar yang paling utama Kalthum bin Hadam. Tapi meninggal awal. Menyebabkan sahabat Kalthum bin Hadam ni, Nabi sampai Nabi hijrah, Nabi duduk rumah dia lah. Nabi duduk rumah dia. Kerana dia pemimpin Ansar. Pemimpin kaum Ansar. Ketika di Quba. Yang sekarang ni ada di rumahnya, ada bahagian di menara atau bahagian depan masjid. Bahagian depan Masjid Quba sekarang. Okay. Rumah Kalthum bin Hadam. Kalthum bin Hadam pemimpin Ansar. Jadi disebutkan ada sejarah. Bukan dalam hadis tak sebut nama. Tak sebut nama. Jadi ahli sejarah mengatakan bahawa pasukan ini dipimpin oleh Kalthum bin Hadam, iaitu seorang pemimpin Ansar. Cuma ada masalah. Kalthum bin Hadam meninggal pada tahun pertama hijrah. Dikritik oleh ahli hadis. Ahli sejarah kata Kalthum bin Hadam. Tapi ada hadis terima ke? Ada kata kami dengar aja, kami belum pernah terima. Kalthum bin Hadam meninggal pada tahun pertama hijrah. Sedangkan jihad hanya berlaku, jihad pertama itu pada tahun kedua hijrah. Keizinan jihad berlaku, tapi perintah jihad hanya berlaku pada tahun kedua hijrah. Jadi nama kalau ditafsirkan, kalau ada kita dengar ceramah ke ustaz kata Kalthum bin Hadam, terimalah, kerana mereka mengambil riwayat ahli sejarah. Tapi kalau kita nak ambil ahli hadis, mereka akan tahqiqkan lagi. Dia kata Kalthum bin Hadam dari segi riwayat memang disebutkan dia. Tapi kalau dilihatkan benda ini peperangan syariah, mana adanya dah ada jihad, ada persyaratan jihad. Sedangkan Kalthum bin Hadam meninggal pada tahun pertama hijrah. Kecuali syariah dimaksudkan sini adalah pengintipan semata-mata. Memang bukan untuk ni, hanya untuk mengintip. Wallahu ta'ala a'lam. Nama pertama Kalthum bin Hadam.
setengah daripada buku sebut Kalsum bin Zahdam. Jadi, tapi nama ni orang tak kenal. Kalsum bin Zahdam terkenal. Ada orang kata Kalsum bin Zahdam, dia ni yang hidup lama. Tapi siapa dia? Tak, namanya ada, orangnya pula orang tak kenal. Kalsum bin Zahdam orangnya famous, tapi meninggal awal. Kalsum bin Zahdam kata nama ada, tapi orangnya tak dikenali. Yang ulama hadis kata Zahdam tu adalah tahrif. Orang tulis hadam tapi nampak macam Zahdam. Sebenarnya Kalsum bin Zahdam lah. Catatan yang sebenarnya. Jadi sampai sekarang tak diketahui dengan jelas siapa lelaki ni. Riwayat ketiga kata Qatadah bin Nu'man. Tuan-tuan pernah dengar nama Qatadah bin Nu'man? Pernah dengar tak nama Qatadah bin Nu'man sebelum ni? Ya? Adik-beradik Abu Sa'id Al-Khudri yang kita baca hadis sebelum ni. Bulan-bulan lepas kita belajar. Dia Kalsum bin Qatadah bin Nu'man, dia bukan yang ketua tentera ni, tapi dia berjiran dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia yang baca waktu malam, ulang-ulang balik surah Qul Huwallahu Ahad. Abu Sa'id kata, apalah Qul Huwallah dia ulang-ulang. Jadi disebutkan nama Qatadah sebab orang yang syarahkan tu dia keliru. Dia keliru antara dua-dua kisah Qul Huwallahu Ahad. Yang Qatadah bin Nu'man, jiran pada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia solat qiyamul lail pada waktu malam. Dia baca kuat. Abu Sa'id dengar, asyik Qul Huwallah je dia baca. Ulang-ulang balik Qul Huwallah. Esok pagi Abu Sa'id mengadu kepada Nabi SAW. Kisah ni pula kisah lain. Kisah ni lain, bukan Qatadah, orang lain. Dia jadi ketua tentera, dia solat fardu. Dia pimpin solat fardu. Kemudian baca tutup dengan Qul Huwallahu Ahad. Jadi kisahnya berbeza. Jadi kalau orang yang bila disyarahkan kata lelaki ni namanya Qatadah bin Nu'man, artinya terkeliru dengan hadis sebelumnya. Cerita Qul Huwallahu Ahad sama dalam Sahih Bukhari dan lebih kurang dua-dua baca Qul Huwallahu Ahad dan dua-dua diadukan kepada Nabi SAW. Sampai sekarang belum ada tarjih yang kuat. Dikekal sebagai rajulan, seorang lelaki. Jadi mubham, masih mubham. Aisyah cerita, Aisyah tak sebut nama. Aisyah kata seorang lelaki. Nabi kirim memimpin satu pasukan tentera. Wa kana yaqra'u li ashabihi, dan dia telah membaca untuk sahabat-sahabatnya dalam solat mereka, fayakhtimu bi, maka dia tutup dengan, artinya dia baca tak surah lain? Baca. Tapi contoh dia baca, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi, sampai habis. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dia tak sujud. Tak rukuk. Dia terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baru dia tiap-tiap kali sebelum rukuk dia tutup dengan Qul Huwallahu ahad. Okey. Soalan. Boleh ke buatnya tu? Ada dua masalah timbul kat sini. Kalau perbuatan dia tak ada masalah, orang tak masalahkan. Tapi dia buat macam tu, orang rasa dia memimpin orang, solat tak apalah, Quran juga. Jadi mereka rasa macam pelik sikit lah. Pelik. Nabi tak buat macam tu. Nabi tak buat begitu. Maka diadukan pada Nabi. Sebab apa? Sebab dibaca surah lain dan ditutup dengan Qul Huwallahu Ahad. Artinya di sini. Jadi kita tengok jawapan Nabi. Qul Huwallahu Nabi falamma raja'u fayakhtimu bi Qul Huwallahu Ahad. Dia tutup bacaan surahnya dengan Qul Huwallahu Ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka dah balik,
mereka pulang, iaitu ke Madinah Munawwarah, mereka sebutkan perkara demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi kata, saluhu, tanya dia. Itu is'aluhu. Orang Arab panggil is'al tu sal. Saluhu, tanya pada dia. Li ayyi syai'in, untuk apa, yasna'u dzalika, untuk apa, tujuan, apakah tujuannya dia melakukan perbuatannya demikian. Fasa'aluhu. Ini adab sahabat. Mereka tahu lelaki yang pimpin ni adalah lelaki yang hebat, orang alim. Mereka tidak bantah begitu saja, malah mereka cari, tuntut ilmu. Kemudian Nabi suruh tanya, baru mereka tanya. Tatabbut. Jangan bila rasa pelik je bantai dulu. Rasa pelik ni, rasa macam tak kena je, aku tak faham. Pelik ustaz ni. Jangan dulu. Bila kita nampak benda pelik, jangan salahkan orang dulu. Kena cari ilmu dulu. Cari ilmu. Kalau perkara tersebut perlu kepada, kadang-kadang benda ni perlu pada tanya orang tu sendiri. Apa sebab? Okey, perbuatan Nabi. Nabi ikrarkan ke? Nabi bagi isyarat bahawa apa dia buat tu salah. Okey, Nabi kata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika, fasa'aluhu faqala. Maka dia jawab. Bila orang tanya pada dia, dia jawab. Faqala li annaha sifatur rahman. Kerana li annaha sifatur rahman. Kerana surah itu mengandungi sifat ar-Rahman. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku suka baca dengan surah tersebut. Aku suka baca surah tersebut. Saya syarahkan dengan tu sebab saya nak jemahkan semua perkataan Arab. Tapi bila saya betulkan kali kedua tu adalah susunan bahasa Melayu. Sebab ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita nak tahu B tu apa maknanya satu-satu. Sebab tu bila saya terjemahkan selalu dua kali. Maksudnya satu terjemah lurus, yang kedua terjemah ikut, cuba betulkan ikut bahasa Melayu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbiruhu, beritahu dia, annallaha yuhibbuhu, bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Mari kita bincangkan lebih detail. Dia kata li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, kerana surah tu mengandungi sifat ar-Rahman dan aku suka baca surah tersebut. Nabi kata fa akhbiruhu anna Allah yuhibbu, beritahu dia bahawa Allah sayang pada dia. Allah sayang pada dia sebab kelebihan qul huwallahu ahad ke, atau sebab dia cintakan sifat ar-Rahman, atau cintakan Allah Subhanahu wa taala, atau dua-dua sekali? Dua-dua sekali. Nombor dua, sebab dia cintakan sifat ar-Rahman, atau sebab surah ar-Rahman, surah Qul ni mengandungi fadilat yang banyak. Kelebihan itu terletak pada surah Qul Huwallahu Ahad, atau terletak pada dia mencintai sifat ar-Rahman yang terkandung dalam surah ni. Ulama bincang-bincang, kata dua-dualah senang. Kita yang dengar syarah panjang-panjang, Kemudian Nabi kata akhbiruhu, beritahu dia annallaha yuhibbu, bahawa Allah sayang pada dia. Ni balasan Allah terhadap perbuatan dia. Tapi dia sebut dua benda. Dia kata surah ni, sebab surah ni mengandungi sifat ar-Rahman, dan aku sayang, aku suka baca surah tersebut. Sekarang Allah balas kat mana? Allah nak cerita kemuliaan surah Qul Huwallahu Ahad ke, atau Allah cinta dia sebab dia cintakan, sebab perasaan cinta dia? Ada dua khilaf, dua cara syarah. Saya selalu ambil kesimpulan sebab dua-duanya betul. Dua-dualah. Dua-dua boleh. Kelebihan surah Qul Huwallahu Ahad, pada masa sama juga
Allah balas sifat dia yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam surah Ar-Rahman. Soalan seterusnya, adakah perbuatan dia itu merupakan sunnah yang diterima dalam syarak? Berarti imam datang sekarang, imam datang lepas ni, oh dah baca ni, semangat. Lepas ni tiap-tiap saja baca tiap-tiap rakaat tutup dengan qul huwallahu ahad. Baca surah Al-Alaq. Wasjud fasabbih bihamdi rabbika apa ya? Wasjud waqtarib. Waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, Baitur Ridwan dah ada imam-imam yang tutup dengan qul huwallahu ahad. Okay, soalannya, adakah perbuatan beliau, perbuatan itu diakur oleh Nabi SAW? Kalau lihat secara zahir, Nabi bantah tak? Nabi tak bantah. Zahir Nabi tak bantah. Jadi bagi siapa yang mengatakan bahawa Nabi tak bantah, Nabi puji dia, Nabi kata Allah sayang pada dia, Nabi tak bantah dia, maka kata mereka boleh baca dengan cara tersebut. Itu pertama, boleh baca tutup dengan qul huwallahu ahad. Furu' daripada masalah tu, mereka kata boleh gabungkan dua surah dalam salat fardu. Contohkan imam baca qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung surah qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sampai habis sambung. Dia boleh gabungkan dua surah. Jadi kata mereka tidak ada masalah. Kadang ada khilaf lagi. Adakah dalam dalam solat sunat tak ada masalah. Dalam solat wajib ni boleh atau tidak gabungkan dua surah? Ada perbincangan sendiri. Bagi yang kata Nabi akur, mereka kata boleh. Dan antara dalil yang dibawakan adalah hadis ni. Selain daripada perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab yang gabungkan antara surah Wad-Duha dengan Al-Insyirah, gabungkan antara surah Quraisy dan juga surah surah Quraisy dan surah Alam Tara Kaif, surah Al-Fil, Quraisy dan Al-Fil digabungkan sebagainya. Ini perbincangan fiqh. Okey. Namun saya lebih cenderung kepada pandangan ulama yang mengatakan bahawa walaupun Nabi tidak sebut, Nabi tak sebut, Nabi tak bantah, tetapi qaul Nabi dimaklumi, difahami secara mafhumnya. Pertama, sahabat merasa pelik apa dia buat. Datang mengadu pada Nabi SAW. Dan Nabi tak pertahankan dia. Nabi tak pertahankan. Nabi tanya dia, apa sebab dia buat? Jadi, Nabi tanya apa sebab dia buat tu, artinya perbuatan dia salah. Tapi Nabi nak tengok dia ni, mana ada bantahan secara, Nabi menerima bila dikomplain, artinya Nabi terima komplain tersebut. Cuma Nabi tak nak hukumkan pada personal. Nabi SAW tahu orang tu buat salah. Tapi kena tanya pada dia, apa sebab dia buat salah. So tu kena tanya dia balik. Jangan salahkan dia, jangan marah dia. Walaupun dia buat tu tak ikut cara Nabi SAW, takkan tiap-tiap kali lepas solat nak tambah qul huwallahu ahad. Jadi mereka kata, apa yang dibuat suatu kesalahan. Kerana tatkala diadukan kepada Nabi SAW, Nabi terima aduan, Nabi cuma suruh tanya dia apa sebab dia buat macam tu. Kenapa dia buat begitu? Ya, supaya kita tidak menghukumkan dia. Oh, rupanya tafsiran dan takwilan yang ada dalam ijtihad dia sayangkan surah qul huwallahu ahad. Ya, Allah sayang dia kerana dia sayang qul huwallahu ahad, bukan mengiyakan sunnah atau amalan itu sebagai amalan yang diikrarkan oleh Nabi SAW. Sebab itu tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Jadi aduan mereka kepada Nabi SAW, dan Nabi tak bantah aduan, diterima aduan. Dan yang kedua, perkara itu tidak diamalkan sebagai sunnah muttaba'ah
oleh kepada kebanyakan orang, ada yang cuba ikut kaul yang kata boleh tu ni, pada secara umum tak diketahui bahawa itu sunnah. Orang baca tiap-tiap kali tiap-tiap rakaat akan tutup qul huwallahu ahad, menandakan bahawa ia bukanlah sunnah muttabaah. Jadi itulah satu kesilapan. Kesilapan, namun tidak semua kesilapan menjadikan pelakunya tercela. Salah, orang yang salah kita perlu betulkan dan kita perlu tanya dia kenapa dia buat begitu. Kerana kalaulah semua orang salah dikecam dan kita tahzir, maka tak adalah orang yang akan hidup dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang akan salah. Semua orang akan salah. Jadi wallahu alam, saya cenderung pada pandangan ulama mengatakan bahawa apa yang dibuat itu bukanlah satu sunnah yang diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sunnah taqririyah, bukan macam kisah Bilal solat 2 rakaat setiap kali selepas wudu, bukan macam sahabatnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, tapi tak diikrarkan. Dalam kurungan masalah ada khilaf. Kalau ada orang buat, itu pandangan dia kerana berhujahkan dengan cara faham dia, tapi saya lebih cenderung kepada tidak sabit sunnah tersebut, iaitu membaca qul huwallah pada akhir surah, mana menutup bacaan surah dengan qul huwallahu ahad kerana tak diamalkan. Manakala menggabungkan 2 surah, saya lebih cenderung pada kata boleh, sebab ada dengan dalil-dalil yang lain, bukan sebab hadis ini. Baik. Saya kata habis 9:25, dia terlebih sikit. Tapi ada isi kandungan sikit. Saya tak apalah, saya minta izin sikit ya, tambah sikit. Habiskan hadis ni je. Nabi kata saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalika fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman. Kalimah dia li annaha sifatur rahman menunjukkan bahawa sifat Allah dinamakan sebagai sifat itu ada dalilnya. Ulama khilaf. Perkataan sifat ni, kita tahu Allah asma'ullah, nama Allah ada, walillahil asma'ul husna. Tapi ada tak wasifatul ulya, sifat? Ada ayat Quran walillahi sifatul kamal. Tak jumpa betul? Tak ada ayat Quran kata Allah ada sifat. Cuma ada jadi kalimah sifat, adakah kita boleh letakkan istilah sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hadis ini dalil bahawa ada. Dia sebut di annaha sifatur rahman, Nabi akur, Nabi ikrar. Jadi kita Allah al-asma, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam nama ada sifat. Kalimah sifat itu kalimah yang syar'i, sebab ada dalam disebutkan oleh sahabat dan Nabi ikrar padanya. Sebab itulah mereka yang menggunakan lafaz walillahil asmaul husna untuk dalil bahawa kalimah itu warid dalam Al-Quran. Allah ada asma dan Allah ada sifat dengan kalimah sifat itu sebagai kalimah syar'i. Antara dalilnya adalah lafaz hadis ini. Jadi Allah ada nama dan ada sifat. Lafaz sifat itu adalah yang lebih tepat. Lebih-lebih lagi ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah menafikan atau mentanzihkan dirinya daripada sangkaan ataupun perbuatan syirik ataupun dakwaan-dakwaan jahat yang dibuat oleh kaum musyrikin, Allah kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi Allah menyatakan bahawa orang yang bercerita sesuatu tentang Allah sebagai pensifatan. Sama juga bila kaum Yahudi datang tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbak, cuba sifatkan, terangkan sifat Tuhanmu, dalam surah Al-Ikhlas ni. Kemudian turunnya surah Al-Ikhlas. Jadi kalimah sifat tu thabit, iaitu boleh diguna pakai dalam ilmu akidah sebagai lafaz yang syar'i. Ibnu Hazm radhiyallahu rahimahullah kata kalimah sifat ini tidak sabit. Malah beliau kata sifat tu arad. Itu rupanya. Sebab tu dalam istilah ilmu kalam, mereka tak namakan sifat, mereka namakan sebagai arad. Manakala mausuf, Tuhan punya sifat, dinamakan sebagai jirim atau jauhar. Sebab tu kalau belajar kalam, sifat tu dinamakan sebagai arad. Oleh kerana mereka kata arad itu sifat makhluk, mengikut kaedah kalam, maka golongan Mu'tazilah menafikan semua sifat, kerana sifat bagi mereka adalah arad.
Tuan-tuan faham kaedah ilmu kalam? Ilmu kalam zaman tu dia kata semua makhluk mesti ada jauhar dan arad. Semua makhluk tu jauhar. Jadi sifat makhluk apa? Dia makhluk tak makhluk? Sebab dia objek. Dia objek, dia jauhar. Dan jauhar tu mesti ada sifat. Mana ada jauhar yang tak ada sifat? Botol, mesti tanya, botol tu putih ke hitam? Botol tu besar ke kecil? Dia mesti tiap-tiap objek tu ada sifatnya, betul? Mana ada benda yang ada tapi tak ada sifat? Jadi objek ataupun jauhar, jirim ke jisim ke apa segala istilah pecahan-pecahan dia mewakili objek atau ni, dan juga objek tu mesti ada sifatnya. Jadi katanya objek dan sifat tu adalah makhluk. Jadi mustahil Allah bersifat dengan adanya jasad ataupun ada jisim, ada jirim, macam itulah yang disebut. Dan juga Allah juga tidak bersifat. Sebab tu golongan Jahmiyah hanya mengisbatkan Allah tu wujud. Ilmu tauhid dia senang, Allah wujud. Belajar lagi tak payah belajar lagi. Allah tu wujud. Sabitkan bahawa Allah itu wujud. Mereka hanya mengisbatkan berkaitan dengan Allah, Allah tu wujud. Nama-nama Allah dinafikan, sifat-sifat Allah dinafikan, semua dia tak terima. Sebab bagi dia ilmu sains yang ada pada akal Aristotle ataupun zaman dia kata alam ini adalah objek dan tiap-tiap objek ada sifatnya. Itulah jauhar dan arad. Sebab itu mereka memaksakan diri untuk mengatakan bahawa kata jauhar. Jauhar ni apa sebenarnya? Ilmu sains. Objek. Objek tu atom lah. Atom. Mana unit yang paling kecil. Paling kecil sekali jauhar. Bila bergabung-gabung jadi jisim. Jisim ni bukan badan. Jisim artinya objek. Jadi objek. Dia cuba gabungkan ni. Dia masalah pada objek ni tak masalah lah. Tu masalah dia dengan saintis lah. Tak semua barang mesti ada atom ke? Atom ke? Semua barang. Semua yang wujud mesti ada atom dan sifat ke? Ada benda wujud yang tak boleh sifatkan. Malaikat. Malaikat bentuk macam mana? Roh. Ini satu bantahan terhadap kaedah kalam. Tu mereka kata, oh jauhar juga, tapi jauhar basit, jauhar ni, jauhar ini, dan itu dipecah-pecahkan lagi. Tetap nak kata jauhar, mesti makhluk mesti jauhar. Sebab kalau kita tengok takrif ilmu kalam ni, dia mesti kalau takrif makhluk mesti jauhar kat depan. Jauhar ke jisim, jismun latif, jauharun latif, jauharun basit dan sebagainya, sampai dia buat takrifan-takrifan. Dia nak buat takrif. Hakikatnya berkaitan dengan objek-objek ni, tak semua benda yang kita boleh takrifkan. Dan bila ditarifkan semua makhluk dengan jauhar dan arad, maka dinafikan semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu adalah arad. Bagi mereka ilmu kalam ni buang siap-siap. Saintifiknya pun salah. Tak semua barang mesti ada, tak semua benda yang wujud mesti ada fizik, betul? Ada benda yang wujud tak ada fizik. Betul lah, ilmu kalam ni tak sesuai dengan sains moden pun. Dan banyak benda yang dibantah. Saya pun kadang-kadang rajin juga, bukan rajin lah, kadang-kadang bila nampak ahli kalam macam rancak je nak serang-serang Salafi, kita serang sikit. Ilmu dia macam betul sangat. Ilmu dia kononnya dia qat'i begini begitu. Baru ni saya serang sebab dia belajar sifat kalam. Dia kata Allah berkata-kata, tapi kalamullah tak boleh kalam lafzi. Nanti kata kalau kalamullah didengar, itu kan sifat makhluk. Jadi macam mana cara dia? Kalamullah, cakap dalam hati. Saya tanya, ataupun kalam nafsi, kalam dalam diri. Saya kata kalam diri pun sifat makhluk juga kan. Orang bercakap dalam hati. Habis nak lari macam mana? Nak lari apa? Salah kata sedang, apa Allah kata terima, dan Allah tak, apa yang sifat Allah tak sama dengan makhluk, selesai. Dia kata tak boleh kata Allah berkata-kata, nanti suara Allah didengar, ada lafaz, ada huruf, sama macam makhluk. Jadi macam mana caranya Allah bercakap dalam hati, atau kalam nafs, cakap dalam dirinya, dalam zatnya, makna yang qaim yang ada dalam dirinya. Dia kata itu pun ada benda makhluk. Cakap dalam hati pun sifat makhluk. Settle tak masalah, tak settle pun.
tak menyelesaikan masalah. Malah masalahnya menafikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalam Allah, kalam nafsi. Sifat kalam lawan dia apa? Dia ada 20 sifat yang wajib diketahui, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, betul? 20 yang wajib bagi Allah, lawan dia 20 yang mustahil. Satu sifat harus, betul? Okey, yang lawan bagi sifat kalam apa dia? Al-kalam lawan dia apa? Al-bukmu, bisu. Kalau cakap dalam hati, takkan lawan dia bisu. Betul? Mustahil Allah itu bisu yang disebutkan. Alhamdulillah, kalam ni pun kalam tak patut. Tapi diajarkan sifat mustahil bagi Allah dia bisu. Okey, sekarang kata kalam cakap dalam hati, takkan lawan dia bisu. Orang bisu pun cakap dalam hati. Sebab tu dia bahasa isyarat, dia meluahkan dengan bahasa isyarat. Dia berkalam ni, kalau duk bantah, semua sifat kita nak bantah. Cuma kita malas nak bantah. Kita nak orang kenal kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat Al-Quranul Karim. Bukan melalui kaedah-kaedah ni. Kita kata Allah berkata-kata, tapi wa kallamallahu Musa taklima. Allah cakap betul-betul lah. Secara hakikat selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Tak payah nak kaitkan, tak boleh ada lafaz, tak boleh ada suara, tak boleh begini, mesti begini. Siapa tahu benda tu? Semata-mata nak lari daripada sifat-sifat makhluk yang difahami daripada kalam Aristotle. Baik. Kata Nabi, kata dia li'anna sifatur rahman. Sini dalil bahawa dalam nama-nama Allah, nama Allah tu mengandungi sifat, bukan seperti ahli kalam. Ahli kalam kata apa? Nama Allah, tapi tak semua nama Allah ada sifat. Betul? Ahli kalam. Jahmiyah tolak, nama Allah tak ada nama, Allah tu wujud je. Tak ada nama, tak ada sifat. Sebab tu nama ada sifat makhluk. Mu'tazilah kata apa? Nak bayar, kena tahu mazhab utama lah. Mu'tazilah kata boleh ada nama. Allah ada banyak nama, tapi tak boleh ada sifat. Jadi nama Allah tu, makna yang ada nama Allah tu jangan diisbatkan. Jangan diisbatkan. Dikekalkan namanya sekadar nama. Jadi nama tu belum tentu sifat. Cuma makna ada tapi bukan sifat. Bukan sifat Allah. Sama nama dia Jamil. Nama dia Jamil, dia kata. Contoh yang bagi. Tapi mukanya hodoh. Nama dia handsome, tapi orangnya hodoh. Jadi nama tak semestinya macam orang, dikiaskan dengan orang. Kita kata tak. Nama Allah mengandungi maknanya, makna itu ada sifat Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya. Memperkenalkan sifatnya, sifat Allah. Betul, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, panggil dengannya kerana nama itu merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil kat sini, Qul huwallahu ahad tidak menyebutkan sifat Allah. Qul huwallahu ahad sebutkan tentang al-ahad, as-samad. Kemudian dia kata li'annaha sifatur rahman. Kerana dalam surah Allah ada sifat ar-rahman. Artinya dalam asma ada sifat. Dalam asma ada sifat. Jadi golongan Jahmiyah yang hanya isbatkan wujud sahaja, ini lah golongan yang ramai ulama kafirkan. Kemudian Mu'tazilah hanya isbatkan nama dan wujud dan juga nama-nama tanpa sifat. Dan datang golongan Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah mengisbatkan sebahagian sifat, tolak sebahagian sifat. Mereka tak kata tolak tapi takwil. Artinya jangan bagi makna, jangan sebut bagi makna lain. Hakikatnya tak nak terima lah makna sebab takut sama naik macam makhluk. Sebab tu mereka terima sifat kalam, Allah dah beritahu. Tapi tak boleh terima Allah Subhanahu Taala itu bercakap dengan sebenarnya, dengan suara yang didengari. Itu yang jadinya Allah cipta kalam tu makhluk. Artinya Allah cipta suara yang didengar oleh pihak yang bercakap dengan Allah. Jadi Nabi Musa dengar bukan suara Allah tapi suara yang Allah cipta. Itu dah dinamakan makhluk. Kalam yang makhluk. Atau Jibril ketika terima perintah daripada Allah, bukan Allah bercakap dengan Jibril tetapi Allah cipta suara yang didengar oleh Jibril. Itu nama kalam makhluk. Jadi mereka kata kalam yang didengar itu adalah makhluk. Ini yang dibantah oleh ulama al-sunnah. Ulama sunnah kata Allah bercakap secara hakiki, secara hakikat.
Yang Nabi dengar itu adalah kalamullah, yang Musa dengar itu kalamullah, yang Jibril dengar itu kalamullah, yang ahli syurga dengar itu salamun qaulam mir rabbir rahim adalah kalamullah. Selesai. Hakikat. Okey, dan hadis menunjukkan bahawa sifatur Rahman dalam qul huwallah itu dalam ada sifat Rahman, ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat ada sifat subutiyah dan ada sifat manfiyah. Sebab yang sabit pada Allah Al-Ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan manfiyah yang nafikan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah isbatkan Al-Ahadiyah dan As-Samadiyah. Al-Ahadiyah apa dia? Allah Esa. As-Samadiyah, Allah Maha Sempurna. Gabungkan dua-dua, Allah SWT Maha Sempurna dan Esa, tak ada yang sepertinya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah Maha Sempurna dan tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang seumpamanya. Clear? Secara ringkas bila orang tanya tentang sifat Allah. Jadi tak boleh bila tak ada sama, maka tidak ada berlaku kias, tidak berlaku kias. Yang kita nak tahu sifat Allah hanya melalui wahyu, Banyak lagi perbincangan berkaitan dengan hadis lebih detail, tapi saya rasa sampai sini cukuplah untuk kita faham. Cuma kita nak cerita Syekh Imam Bukhari rahimahullah kenapa bawa hadis ni? Nak cerita tentang tauhid, bahawa nama-nama Allah ada sifat. Nama-nama Allah mengandungi sifat untuk menolak pada golongan ahli kalam di kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Secara umum. Sebab Asy'ariyah juga mengisbatkan sifat-sifat yang ada dalam surah Qul huwallahu ahad. Kerana kita tahu bahawa Imam Bukhari sebutkan dalam bab ini warraddu 'alal Jahmiyah. Bab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka taala warraddu 'alal Jahmiyah. Jadi sebab itulah beliau bawakan kalimah yang ada kalimah sifat. Dalam nama Allah itu ada sifat sebagai rad kepada Jahmiyah. Rad kepada Jahmiyah seperti tajuk dalam bab ini. Ada soalan baru sebelum kita tutup insya-Allah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Dan seminggu lepas itu di kampung sebelah dia mula solat jenazah, dia baca surah Al-Ikhlas berkali-kali. Kemudian lepas itu habis tu, sebab tu imam tu kawan sekolah, saya tanya dia ni macam tak bisa dengar baca Allah, dia bagi jawapan lebih kurang tu dekat yang ni alhamdulillah surah Allah ni memang surah yang apa ni mulia, yang terbaik, yang mulia. Dia tak bisa dengar lagi lah. Lalu kadang-kadang tu orang solat baca surah Al-Ikhlas tinggal solat fardu, tetapi di solat jenazah baca Allah. Soalan yang menarik. Satu perkara yang kita kena fahamkan pada masyarakat dalam bab amal, amalan yang kita lakukan, persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita tengok maknanya baik atau buruk, bukan kita cek maknanya bagus, apa salahnya, bukan itu yang kita tengok. Amalan yang kita persembahkan, yang kita jadikan kita perhambakan diri kepada Allah adalah amalan disuruh atau tidak. Kita ni hamba Allah, jadi ibadah sebab buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang, beriman dengan apa yang diberitakan, dan redha atau terima ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita kena fahamkan, kita dah dibuat tu salah lah. Ya, apa yang dibuat tu salah, tapi alasan yang selalu dibuat salah ke, maknanya buruk ke? Kita kata tak, bukan sebab makna buruk, tapi Nabi ajarkan ataupun tidak. Contoh, orang baca Fatihah selepas solat. Kita tak nafikan Fatihah adalah surah Ummul Quran, surah yang paling mulia, Ummul Kitab, surah yang terbaik. Tapi soalannya, selepas solat Nabi baca tak? Nabi ajarkan tak baca Fatihah? Tak. Nabi ajarkan baca dalam solat. Artinya dia lebih afdal berbanding ayat lain sebab dah dimasukkan dalam solat sebagai rukun. Kita kalau tak baca selepas solat, kita baca ayat kursi, kita tak baca qul huwallahu ahad, bukan kita baca ayat kursi
Bukan baca Fatihah, kita baca kursi, baca qul huwallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Bukan sebab kita nak kias, tak, sebab Nabi ajar begitu. Surah Fatihah, kalian benci sangat ke surah Fatihah? Tidak. Surah Fatihah lebih mulia daripada itu. Dimasukkan dalam solat. Jadi rukun solat. Kena fahamkan betul-betul. Sebab ramai orang dia bila kita bantah benda ni, dia rasa kenapa korang rasa sensitif sangat orang baca Quran. Bukan sebab baca Quran, memang amalan tu baik, tapi cara pelaksanaannya bukan bukan ikut apa yang Nabi ajarkan. Tapi macam mana nak fahamkan? Surah Fatihah dah jadi rukun dalam solat. Sama je bila kita solat jenazah. Bila solat jenazah, selesai solat jenazah, apa imam buat? Al-Fatihah. Betul? Baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, selawat. Betul? Baca selawat. Betul, doakan si matilah, si mayat. Kita tu sama juga. Betul lah tu. Itu yang kita perlukan Fatihah, kita selawat pada Nabi, doa pada Nabi, benda penting. Tapi Allah kan cara Nabi ajar lebih mulia, letakkan sebagai rukun dalam solat jenazah. Kita Allahu Akbar, kita baca Fatihah, betul? Baca betul-betul. Saya baru ni saya tak sempat tegur lagi lah. Jiran, mak dia meninggal, dia jadi imam. Ustaz juga. Laju betul. Mak dia meninggal, dia jadi imam. Saya baca Allah maghfir laha warahmah wa'afiha wa'fu anha. Dia Allahu Akbar, terus habis. Kita orang luar, kita sebagai orang luar, banyak kita doakan untuk makcik ni, kita kenal. Kan taklah kenal betul-betul, tapi nampaklah pernah ada. Jadi kita boleh kerana kita nampak, kita semangat nak doakan, tapi anak dia jadi imam cepat sangat. Takbir yang keempat. Lepas tu bagi salam. Saya boleh tegur, rupanya dia tangguhkan lepas solat. Al-Fatihah. Lepas tu doa panjang. Saya kata, alangkah baiknya doa yang sama dibaca kat luar tadi tu bawa masuk dalam solat. Doakan panjang-panjang ketika takbir yang ketiga. Selesai takbir ketiga. Bukan kita anti doa. Kita tidak anti orang baca doa untuk si mati. Bukan kita marah, tidak. Kita juga tidaklah bermusuh dengan surah Fatihah. Wa'azubillah, mana ada siapa yang benci surah Fatihah. Tapi kita nak amal cara yang betul. Kita baca takbir, kita baca selawat, semua ada. Tapi bawalah masuk dalam solat. Amal masa solat tu buat betul-betul. Buat betul-betul, baca doa betul-betul. Beri ruang masa tiap-tiap orang baca doa. Apa yang kebaikan didoakan kan lebih baik untuk jenazah. Jadi nak bab-bab begini kita kena fahamkan lah. Kita kena fahamkan masyarakat kita. Gitu nanti Ustaz, kita kena bimbing, takut dia orang tak tahu. Kalau betul-betul dia orang tak tahu dan semua sekali, bimbinglah cara masa solat tadi, sebelum solat tadi, ajar dia. Kalau doa juga tak apalah, kalau betul-betul buat kerana memang kita tahu orang ni semua baru masuk Islam, didoakan tadi pun tak tahu apa. Jadi kita doakan, ada sebab tak apa, ada sebab, tapi bukan kerana itu sebagai satu sunnah yang tersendiri. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita dah dianggap, kalau kita lepas solat kita terus angkat jenazah cepat-cepat pergi, jadi gaduh kadang-kadang. Jadi gaduh. Saya sendiri jenazah, walaupun alhamdulillah je, saya tak ingat jenazah saya. Oh tak, Abu Talha bagus. Cepat dia angkat masa mak saya meninggal. Saya pun kadang-kadang kita rasa takut, bukan takut apa, kita hubungan dengan kawan-kawan dan juga ahli jatuh ke masjid sebagainya. Kita nak fahamkan benda ni. Sebetulnya majlis ilmu penting. Fahamkan betul-betul, kita bukan marah orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi zikirlah dengan bacaan yang betul, cara yang betul, waktu yang betul. Apa yang kita rasa bagus tu, tengok pada syariat, lebih bagus, lebih bagus. Dan itulah cara yang betul. Ilmu yang membezakan pemahaman. InsyaAllah, ana yakin kalau benda ni selalu ulang-ulang pada masyarakat faham, masyarakat faham. Jadi kalau nak solat tu, nak solat untuk orang yang kita kenal, panjangkan doa, dan itulah waktulah doa paling baik untuk jenazah adalah ketika solat jenazah. Baik, sampai sini dulu.
Kita ini dulu, insyaAllah. Sudah betul kita tangguhkan dulu majlis ini. Okey, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.